Bagaimana inflasi mempengaruhi nilai RM3,000 pada tahun 2021 ni akan menjadi melebihi 2 kali ganda dalam masa 20 tahun yang akan datang. Jadi hari ini kita akan bincangkan apakah itu inflasi dan bagaimanakah inflasi itu berlaku. Jom. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Mamat, boleh panggil saya M. Saya adalah Saving dan Investing Portfolio Planner. So, welcome kepada SAI Edu TV. So, SAI itu adalah maksud Saving and Investing Educational TV. So, di sini, channel ini kita akan kongsikan mengenai saving and investing dan apa benda dengan financial ataupun dari segi ekonomi yang related dengannya. Okay, so saya harap anda semua boleh bantu dengan klik button subscribe dan like. Dan sini kita akan kongsikan, hari ini kita akan kongsikan mengenai inflation. Ataupun bahasa Melayu ialah inflasi. Okey, bagaimana inflasi ni atau inflation ni boleh mempengaruhi kita ataupun mempengaruhi masa depan kita. Okey, sebagai contoh, sekiranya pada hari ini, pada tahun 2021 ini, nilai RM3,000 sekarang akan menjadi melebihi RM6,000 pada masa 20 tahun akan datang. Okey, itu maksud sama macam, okey, contoh, ramai orang akan cuba kongsikan bagaimana harga tertarik dulu dengan tertarik sekarang, ataupun harga barang dulu dengan harga sekarang. Okey, bagaimana harga dia jadi berubah, akan makin lama makin tinggi. Expenses harian akan jadi lebih tinggi. Okey, jadi sekarang ni kita nak kongsikan bagaimana benda ni berlaku dan apakah jenis inflasi yang ada. Okey, terdapat dua jenis inflasi yang kita harus tahu. Okey, tapi yang first yang saya nak kongsikan, saya nak bincangkan ialah inflasi dari segi supply and demand. Supply and demand inflation. Okey, itu maksudnya apabila demand melebihi supply yang akan mempengaruhi kenaikan harga. Jadi inflasi ini maksudnya ialah apabila sesuatu barang ataupun servis atau perkhidmatan, okey, perkara-perkara ini semua, barang-barang ini semua menaik harga, okey, melebihi daripada sebelum ni. Jadi benda ni adalah maksudnya inflasi. Okey, juga dimasukkan juga sebagai pengecutan nilai mata wang kita. Okey, so apa benda yang boleh menaikkan harga barang ni semua? Okey, sebagai salah satu contoh, kenaikan harga minyak. Yang anda harus tahu, sekiranya bila harga minyak naik, semua barang pun akan naik harga. Okey, jadi automatically barang semua benda akan naik harga dan semua segala servis perkhidmatan pun akan naik harga. Okey, dan second faktor ialah apabila pendapatan rakyat naik, okey, bertambah. So bila pendapatan naik ataupun bertambah, pendapatan rakyat bertambah, apa akan jadi? Kita akan spend lebih. Okey, bila kita spend lebih, bila kita berbelanja lebih, pembelian menjadi lebih, perkhidmatan akan menjadi lebih banyak akan digunakan. Okey, apabila benda semua melebihi, apa akan jadi ialah demand akan meningkat. Dan semua kita tahu apabila demand meningkat, apa jadi dengan supply? Supply naik harga. Supply akan naik, pricing semua harga servis ke, harga barang ke, semua akan naik juga. Jadi apabila peningkatan pendapatan rakyat juga akan mempengaruhi inflasi. Dan sebab itulah apabila kita dengar bila sebuah negara ataupun sebuah kerajaan mencetak lebih duit ataupun keluarkan duit lebih banyak lagi, jadi di situ kita akan terdedah kepada inflasi. Okay, disebabkan apabila sebagai contoh sekarang ni, Bank Negara turunkan interest rate. Okay, jadi bila interest rate turun, semua orang akan ambil pinjaman, semua akan ambil loan. Okay, semua akan beli rumah, orang akan beli kereta, orang akan ambil personal loan semua sebabkan interest rate dah rendah. Bila interest rate rendah, bayaran balik akan jadi lebih rendah. Bila bayaran balik jadi rendah, maksudnya pendapatan yang peminjam tadi itu akan lebih. Okey, jadi sebab itu faktor betul akan mempengaruhi balik kepada inflation, kepada inflasi. Faham tak apa yang cuba dimasukkan sini? Apabila sebuah negara ataupun sebuah kerajaan mencetak lebih keluar duit, bila dia cetak lebih duit, orang akan cakap masih akan jadi inflasi.
Okey, jadi inflation ni sesuatu benda yang tak boleh dihentikan. Okey, dia akan terus berlaku. Okey, dari masa ke masa dia akan sentiasa akan jadi. Okey, apa yang kita buat ialah kawal inflasi supaya dia tidak melebihi daripada kadar yang terlalu tinggi, yang mana akan membebankan kepada rakyat balik semula. Okey, jadi tadi kita dah bincangkan bagaimana inflasi dari segi supply and demand. So, terdapat dua jenis. Jenis yang kedua ialah lifestyle inflation. Okey. Apakah itu lifestyle inflation? Lifestyle inflation ni dia lebih kepada macam sebagai contoh dulu kita boleh beli handphone, katakan handphone yang paling canggih dulu, katakan dalam 10 tahun lepas. Okey, handphone paling canggih pun dalam kata harga dalam 2000 lebih ke 3000. Okey. Apa jadi dengan harga sekarang? Kita nak beli phone yang sekarang ni yang tengah jadi trending, semua orang nak beli phone macam tu, even though youngsters, yang anak muda pun akan beli phone yang macam ni, yang berharga 5,000 ke 6,000. Okey, padahal dulu boleh je pakai phone yang harga 2,000 3,000. Okey, lagi satu contoh. Dulu kita boleh minum teh tarik je kat mamak. Okey, kita boleh minum teh tarik kat mamak dengan harga berapa ringgit, RM1, RM2, RM1 je. Waktu zaman dulu RM1 lebih je. Okey, tapi sekarang kita minum teh kat mana? Boba tea. Yes, kita minum boba tea. Kita minum jadi apa ni? Contoh Starbucks. Okey. So, ini adalah lifestyle inflation di mana kita naik tarafkan. Kita sendiri yang naik tarafkan lifestyle kita yang mempengaruhi, yang kita terdedah balik kepada inflasi. Okay? Padahal sebenarnya sebelum ni benda ni semua tak ada. Okay, disebabkan lifestyle, kita terpaksa ikut trending, ikut lifestyle. Okay, kita nak rasa benda semua. Jadi automatically benda ni akan mempengaruhi kita punya income. Okay, jadi sebab tu dia mengatakan bahawa 3,000 nilai sekarang, okay, akan menjadi lebih 2 kali ganda dalam masa 20 tahun yang akan datang lagi. Okay, itu adalah lifestyle inflation. Okay, tadi kita sudah bincangkan apakah faktor yang mempengaruhi inflasi dan bagaimana ia boleh mempengaruhi hidup kita ataupun masa depan kita. Okay, jadi sekarang ni kita nak bincangkan bagaimana kita nak beat the inflation ataupun mengatasi inflasi ini. Okay, sekiranya kadar inflasi untuk yang tadi, dua-dua jenis tadi inflation, kadar inflasi adalah 4%. Okay, bagaimana kita nak beat dia ialah kita kena pastikan kita mempunyai saving ataupun kita mempunyai satu investment, okay, yang melebihi daripada 4%. Okay, so bila kita dapat masuk ataupun kita dapat melabur dalam suatu perkara ataupun suatu platform ataupun buat saving dalam suatu platform juga yang melebihi daripada inflasi, jadi pada ketika kita memerlukan ataupun ketika kita dah tak boleh nak bekerja, okey, duit simpanan kita tu melebihi daripada inflasi, bermakna duit kita ada tu mencukupi untuk meneruskan lifestyle dan hidup yang seperti sedia ada sebelum itu. Okey, so sekali lagi, video ini adalah untuk dikongsikan dan video ini adalah untuk kita bercerita mengenai related dengan ekonomi ataupun saving ataupun investing. Okey, so saya harap siapa melihat ini boleh komen di bawah sekiranya anda ingin mengetahui ataupun ingin bertanya, okey, apa-apa mengenai dengan topik hari ini iaitu inflasi atau inflation. Okey, boleh komen di bawah dan jangan lupa klik subscribe dan juga share. Jadi anda boleh membantu juga mereka yang memerlukan untuk ilmu ini ataupun info benda ni semua. Okey, kepada anda semua, so stay safe. Okey, jangan lupa jaga penjarakan, jaga SOP. Jadi kita sama-sama untuk putuskan rantai COVID-19 ini. Jadi sehingga kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.